Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, murid-murid. Okey, kita sambung pembelajaran kita hari ini. Ni adalah video yang kedua cikgu hantar. Tadi cikgu dah hantar video yang pertama, menerangkan tentang tanda baca juga dalam buku teks muka surat. Buku teks muka surat 85. Sekarang cikgu harap kamu tengok ya video yang cikgu hantar tu tentang penggunaan tanda baca. Tanda baca ni seperti tanda koma, tanda nokta, tanda penutup kata, huruf besar, permulaan huruf besar, huruf kecil, kata nama khas huruf besar. Okey, itu adalah tanda baca. Okey, sekarang cuba tengok buku aktiviti muka surat 10, aktiviti 3. Tengok ya, baca arahan dia, salin ayat dengan tanda baca yang betul. Okey, nampak tak? Okey, nombor 1, Sekolah Jagu mengadakan sambutan bulan kemerdekaan pada setiap tahun. Okey, cikgu hari tu cikgu rasa cikgu dah terangkan tanda baca. Kalau habis ayat kita kena letak tanda apa? Kita kena letak tanda apa? Tanda nokta ataupun tanda titik. Okey. Kamu salin balik ayat dia, kamu letak tanda nokta. Kalau boleh cikgu nak kamu salin balik ayat dengan pensel, lepas tu tanda yang kamu letak tu kamu buat dengan color ya. Contohnya warna merah ke warna biru ke supaya kita tengok pilihan tanda baca yang kamu buat ya. Okey, sekarang kita cuba buat Sekolah Jagu mengadakan sambutan kemerdekaan, sambutan bulan tertinggal, kemerdekaan pada setiap tahun. Okey, sekarang tanda nokta. Okey, cikgu buat dengan pen merah sebab cikgu nak kamu tahu nak nampak tidak. Biar nampak jawapan cikgu buat ni tidak sama dengan soalan tu. Tapi kamu kena tulis dengan pensel dia. Ni cikgu bagi contoh cikgu buat warna hitam. Okey, tanda baca cikgu buat ni warna hitam. Kamu boleh tulis dengan pensel tapi tanda baca buat dengan pensel warna ada. Okey, nombor 2, pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Ni pun habis ayat. Maknanya ayat ni telah habis. Kita kena letak tanda apa? Tanda nokta. Habis ayat mesti letak tanda nokta. Wajib letakkan tanda nokta. Menunjukkan ayat ni dah habis. Permulaan ayat mesti dengan huruf besar. Depan ni kan huruf besar. Faham? Faham tak? Okey, bagus. Okey, kan kita tulis balik dah. Pertandingan hiasan kelas diadakan pada bulan ini. Pada bulan ini. Okey, tanda nokta cikgu letak warna hitam. Nampak? Jelas tak? Okey, cikgu harap kamu faham ya. Sebab ni tajuk ni dah ajar dah. Cuba kita ulang balik je. Nombor 3, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin. Okey, tengok sini. Kat sini ada tanda noktah dan tanda koma. Okey, ingat ya. Ayat kalau di tengah-tengah kita tak boleh letak tanda noktah sebab ayat tu belum habis. Tanda noktah tu di hujung ayat menunjukkan ayat tu dah habis. Sekarang ni kita kena letak tanda koma. Tanda koma ni tujuan dia nak berhenti sebentar. Kita baca tu berhenti sebentar. Contoh cikgu baca, murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin, koma. Okay, cikgu bulat ya. Bendera dan keratam majalah. Okey, ujung ni tanda nokta.
Okey, jelas? Sini kena tanda koma. Tengah-tengah ayat tak boleh letak tanda noktah. Sebab ayat tu belum habis. Tanda koma untuk berhenti sebentar sebab kita ada banyak pilihan situ. Okey, faham? Okey, cikgu tulis ya. Murid tahun 1 pintar membawa gambar pemimpin. Letak tanda koma. Tu dia koma. So, cikgu buat tu. Bendera dan keratan majalah. Okey. Habis ayat tanda noktah. Spotek lalak. Nampak? Nak suruh awak jelas, cikgu buat spotek lalak. Sebenarnya pak sikit je. Okey, nombor 4. Mereka menggantung bendera pada pintu. Yang ni pun ayat tanda di tengah-tengah ni. Kita tak boleh letak tanda noktah. Kita kena letak tanda koma menunjukkan kita berhenti sebentar kita baca tu. Okey, contoh. Mereka menggantung bendera pada pintu. Berarti mentah. Tingkap dan dinding. Last sekali. Tanda noktah. Ataupun kata tanda titik. Okey, jelas. Okey, sekarang kita buat deh. Mereka menggantung bendera pada pintu. Okey, koma. Letak tanda koma. Nampak tak? Tanda koma. Pintu, tingkap dan dinding. Okey, habis ayat dengan tanda noktah. Letak tanda noktah. Okey, jelas? Bagus. Murid cikgu bagus sebenarnya. Okey, nombor 5. Setelah dihias, okey, tanda apa sini? Tanda koma. Dia berhenti sebentar. Setelah dihias, koma. Okey. Kelas mereka nampak cantik dan ceria. Habis ayat tanda noktah. Jelas? Okey, kita buat deh. Setelah dihias, koma. Okey. Koma. Kelas mereka nampak cantik dan ceria. Okey. Habis ayat tanda noktah. Okey, nampak tak murid-murid? Okey, nampak tak? Okey, sekarang ni kita berpindah ke muka surat seterusnya, iaitu muka surat 11. Yang ni pun aktiviti 3. Arahan dia, cuba tengok arahan murid-murid. Tulis semula cerita di bawah dengan tanda baca yang betul. Okey, sekarang ni dia bagi petikan ni ada tanda baca yang salah. Jadi kita cuba betulkan sama-sama. Murid tengok betul-betul penerangan daripada cikgu. Okey, tengok molek deh. Okey. Kau boleh ikut sama-sama baca dengan cikgu. Hari Kebangsaan hampir tiba. Normi dan Abang Normang menghias basikal. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Okey, kat mana kesalahan tanda baca? Tengok kat sini. Ayat yang pertama, Hari Kebangsaan hampir tiba. Habis satu ayat. Tu tanda noktah. Normi dan Abang Norman
menghias basikal. 2 ayat. Ada kesalahan? Tak ada kat situ. Tapi kat sini ada kesalahan. Sebab cikgu dah kata selepas noktah mula ayat baru, kita kena mulakan dengan huruf besar. Tapi ni dia mula dengan huruf kecil. Jadi kamu bulat ni dulu. Sini ni kamu bulat. Okey. Nampak? Bulat. Gantikan di huruf besar. Di huruf besar. Nampak tak? Nampak? Okey, bagus. Dia mahu basikalnya nampak cantik. Okey, satu kesalahan kita jumpa. Okey. Tengok perenggan yang kedua. Normi mengambil jalur gemilang, bunga raya dan tali. Ada kesalahan tak kat situ? Ada kesalahan sebab Normi mengambil jalur gemilang. Berhenti sekejap. Berhenti sekejap maknanya kat sini kita kena letak tanda. Tanda apa murid-murid? Tanda apa? Tanda koma. Jalur gemilang letak tanda koma sini. Situ. Nampak? Bunga raya dan tali. Okey. Titik. Tadi satu dah kesalahan dia buat dah. Tadi satu kesalahan dia buat. Selepas noktah dia buat huruf kecil. Ni dia ulang pulak. Lepas noktah dia buat huruf kecil pulak. Jadi kita kena baki. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Titik sini. Ni satu lagi kesalahan dia tidak buat titik. Dia kena titik. Habis situ. Habis satu ayat. Kat sini di ni dia ni kita kena baiki dia. Bulatkan dulu, lepas tu awak kena tukar jadi di huruf besar. Sebab lepas noktah mula ayat baru dengan huruf besar dan habis ayat kat sini. Dia meletakkan bunga raya di hadapan basikal. Habis ayat sini kena letak tanda titik noktah. Tanda noktah. Nampak cikgu buat? Jelas? Okey, cikgu harap kamu jelas ya. Okey. Jalur gemilang pula diikat di belakang basikal. Nampak murid-murid? Lepas ni murid-murid kena baki lah. Maknanya kena tulis balik kat sini. Dah. Okey. Last sekali. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Ayat dia ni dia tak letak tanda noktah. Ayat dia dah habis tapi tak ada tanda noktah. Jadi kita kena letak tanda noktah. Letak tanda noktah. Nampak tak murid-murid? Okey, jelas tak? Hak cikgu ajar ni. Okey, sekarang ni cikgu harap akan faham deh. Sekarang ni berapa hak kita baki saat ni? Kita baki ni 1. Ni 1, 2. Ni 1, 3. 4, 5 hak salah. Jadi kita baki. Macam mana kita nak baki? Tadi cikgu suruh awak bulat, patut awak betulkan sini tak? Okey, sekarang ni awak tengok garis kat bawah. Awak saling balik. Tulis semula cerita ni. Daripada mula. Hari kebangsaan sudah hampir tiba. Normi dan Abang Norman menghias basikal. Dia, dia ni awak bila tulis balik sini, awak buat dengan hak betul dah. Awak D-I-A, D huruf besar. Kalau boleh D tu awak buat dengan color lain, warna lain. Faham? Buat dengan warna lain. Contohnya, cikgu buat warna merah ni. Awak nak buat warna merah, boleh D saja. Buat warna merah, menunjukkan benda tu awak dah baiki. Faham? Okey, bagus. Ni pun gitu juga. Normi mengambil jalur gemilang, koma. Koma ni apa awak buat dengan warna lain juga. Nak menunjukkan bahawa awak telah baiki kesalahan tadi. Dan tali. Dia, D ni pun buat dengan huruf buat dengan warna lain. D je. Hak lain tak payah. Hak kita baiki tu ya. Faham? Okey, ni tanda noktah sini pun awak buat dengan color lain. Okey. Yang ni pun gitu. Normi berasa bangga kerana basikalnya cantik. Noktah ni pun buat dengan warna lain. Nak menunjukkan cikgu senang. Cikgu tengok. Okey, awak dah baiki kesalahan tanda baca tadi. Okey, jelas murid-murid. Cikgu harap kamu faham dengan penerangan daripada cikgu. Dan cikgu harap benar kamu kalau boleh
buatlah kerja ni, lambat tak apa, asal kamu buat dan asal kamu faham. Cikgu faham masalah kita lah ni, PDPR ni kita tak boleh bersemuka. Jadi cikgu tak puas ngajar, awak pun cikgu rasa tidak puas. Sebab tak boleh bertemu muka dengan cikgu. Okey, cikgu harap kita bersabar dan kita sama-sama melalui PDPR ini. Okey, sekian, terima kasih.